Okey, saya akan start recording di situ. Okey, so saya akan present kita punya slide hari ini So kalau anda berjalan-jalan di ruangan yang saya dah berikan tu, kita ada apa? Kita ada mula-mula ada board welcome tu lah kan. Ada welcome, saya tengok anda sedang suka-suka berjalan-jalan di sekitar-sekitar itu. Okey, teruskan, tak ada masalah. Lepas tu okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada clipboard kalau you nampak ada clipboard di situ ada class point. Nanti saya nak anda masuk kepada clip point clip tersebut. Nanti dulu nanti bukan sekarang. So untuk kali ini saya tak ada sediakan video. Maksudnya hari ni lah kita nak terangkan tentang luas poligon tu. So saya kena present dulu pada anda. Okey, pada semua bilik saya akan share saya punya screen. Okey, screen mana yang saya nak share? Saya nak share saya punya ni. Alright. So sekarang ni saya dah share dah saya punya screen. Sila beritahu saya anda nampak tak screen saya? Nampak tak screen saya? Nampak. Okey. So apa yang anda nampak? How are you? Okay. So sekarang ni saya ada aktiviti nak buat dengan anda. Okay, how are you tu kan, kalau you tengok pada how are you tu, you nampak tak ada class code di belah atas? Ke tak nampak class code-nya? Nampak tak class code-nya? Dekat hujung, tak nampak dekat hujung atas tu ada class code. Okey, tapi tak apa. Kita pergi dulu dekat kita pergi dulu dekat clipboard yang ada di sekitar anda tu. Pergi tengok di sekitar anda ada clipboard di situ kan, ada tulis class point di situ. Okey, sila masuk class point tersebut. Okey, once you masuk class point tersebut, dia akan minta nama, dia akan minta class code. Class code tak nampak, saya bagi tahu dekat chat. 8 kejap 81. Kenapa saya punya ni asyik keluar je? Okey, saya terni kat dia. Okey. So 8 81245. Okey, 81245 saya dah masukkan dalam chat di Oh, sebab suara saya tak dengar untuk semua ke? Saya rasa saya kejap. Saya rasa saya setting entire room. Okey, kejap. Saya ubah sikit. Slow pula dia punya respon ni Kejap, bagi saya setting jap Saya dah tukar tadi entire room. Saya hilang ke? Saya hilang ke? Ada kan? Ada? Okey, awak dah masuk dah saya punya ni. Awak dah masuk dah saya punya bilik. Baru ada 10 orang ni. Saya baru nampak 10 orang yang dah masuk class point saya. Sila masuk. Saya baru 11. Hari ni kita ada berapa orang? Kalau saya tengok dalam room saya ada 30. Ada 30 je. Mana yang lain-lain ni? Yang message saya kata tak boleh masuk seorang je. Okay, welcome Amar. Lambat sikit. Nanti jap Your milk is on the table. Go take. Okay, dah baru 13. Cepat sikit. Pergi ke mana-mana di kawasan beach tu. Di mana-mana di kawasan beach tu, kalau kamu nampak ada yang attachment punya simbol tu kan, yang ada tulis class point tu kan, masuk class point tu. You nak berjalan-jalan dalam tu tak ada masalah, teruskan berjalan-jalan. Okay, teruskan berjalan-jalan, tapi masuk dulu class point. Okay, masuk dulu class point. Sebab saya tengok tak ramai lagi dekat class point ni, baru 15. Okey, cepat sikit yang belum masuk tu.
Yang belum masuk tu tolong cepat sikit. Itulah bila bagi aktiviti awak lambat respon. Lambat masuk dekat aktiviti tu. Patutnya cepat sikit. Baru boleh berjalan lancar kan? Zarifah baru masuk room. Dah ke? Baru 17, cepat sikit. Siapa lagi yang tak masuk-masuk ni? Abu Bakar ke Ali? Abu Bakar ke Ali yang tak masuk-masuk lagi ni? Okey, baru 20. Yang tak masuk lagi tu boleh cepat sikit tak? 21. Baru 21. Suka awak jalan-jalan kat dalam tu Kalau tak time consuming, saya rasa time consuming ni dah 20 minit dah saya nak tunggu anda masuk tu pun. 22. Dalam ni ada 31. Okey, so saya tanya khabar dululah ya. Saya tanya khabar dulu. Saya tanya di situ, hello, how are you kan? So bila saya tekan pada saya punya word cloud, nanti soalan tu akan masuk pada anda. Okey, soalan tu masuk pada anda tolong jawab lah ya. Okey, saya dah tak nak tunggu dah yang mana lambat tu ni, tinggal 28 pula Okey, saya tekan Apa pergi situ pula? Okey, tunggu je kenapa dia? Okey. So dah ada dah soalan dia tak? Kenapa dia duk? Okey, awak dah dapat dah space untuk jawab. Baru ada. Okey, mungkin connection saya kot. Okay, so saya collecting response ni. Belum ada yang respons kepada soalan saya. Belum ada yang respons kepada soalan saya. Okey, baru 4 orang. Ada fine, okey, sihat, feeling good. Okey, kita tengok sini ada tak yang jawab soalan saya? Kita tengok sini. Oh, dia tak nampak, dia nampak kat saya je Okey, I'm fine, thank you. Baru ada 10 orang respon. Okey, I'm fine, thank you. Ada ye, ada oh good. Saya kena tunjuk saya punya display ni kot. Sekejap saya display saya punya monitor. Oh, saya display pun dia tak keluar juga. Display capture. Display capture. Okey, yang ini barulah best kan, tunjuk yang ni kan. Okey, tu antara respon-respon anda. Antara respon-respon anda. Kita tengok di situ. Boleh besarkan ke? Saya kecilkan di sini. Okey, boleh tengok. Saya kena drag di sini. Siapa yang cakap I'm fine ni? I'm fine ye ni siapa? Okey.
Yang good ni berapa good ni? Siapa yang cakap good ni? So kita nampak di situ ni siapa yang cakap? Siapa yang ada tak yang tak sihat ke apa ke? Ni yes. Faris. Okey, Faris yes. Okey, baik. Baru berapa orang ni? Baru 24 orang jawab. Bolehlah, tak apalah. Okey, so bersyukurlah ya, semua sihat, gembira hari ni. Kita teruskan dengan PDP kita. Okey, kita teruskan dengan PDP kita. So kita tengok pada slide saya tengok pada slide saya. So ini ialah respon-respon anda tadi Okey, ini ialah respon-respon anda tadi. Alright. So kemudiannya saya akan pergi ke slide seterusnya. Okey, so ini ialah slide seterusnya. Anda nampak ke slide saya? Okey, sebentar. Saya lupa pula nak tutup saya punya narration ni. Saya tak nak pakai narration awak tunggu saya sekejap. Lupa nak tutup. Okey, itu ialah apa yang saya dah rekod sebelum ni, tapi saya tak nak pakai. Okey, saya tak nak pakai. Sekali lagi Okey, saya present balik. Apa ni? Okey, kita present balik. Sebab saya lupa nak tutup narration. Present PowerPoint saya. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang apa Kita nak belajar tentang luas poligon. Okey, kita nak belajar tentang luas poligon. Kita dah belajar apa? Kita dah belajar sebelum ni kita buat apa Kita ada cari tembereng garis. Okey, kita ada cari tembereng garis. Lepas tu kita ada apa lagi namanya? Ni apa kotak apa yang keluar ni? Okey, kita ada cari tembereng garis, kemudian kita dah cari luas selari serenjang tu kan. Okey, selari serenjang tu. Kemudiannya sekarang kita nak belajar tentang luas. Okey, kita nak belajar tentang luas. Saya patah balik sikit. Okey, so sekarang ni saya ada satu soalan untuk anda tau. Saya ada satu soalan untuk anda. Ini soalan dia. Okey, ini soalan dia. Apakah rumus luas segitiga yang anda tahu? Okey, anda dah belajar dah luas segitiga kan? Anda dah belajar luas segitiga. So sekarang ni saya nak anda tuliskan rumus luas segitiga yang anda dah tahu. Tolong cepat sikit sebab saya rasa saya bagi 30 saat je tu untuk jawab soalan ni. Okey, saya push soalannya Okey, so sila. Saya bagi seminit. Okey, saya bagi seminit untuk jawab tu sebenarnya. Baru ada 25 orang dalam kelas point. Maksudnya ada yang tak ada dalam kelas point. Okey, belum terima apa-apa jawapan lagi. Luas segitiga. Awak tahu tak luas segitiga? Awak tahu tak luas segitiga? Okey, ada 3 orang jawab. Okey, Raja dah jawab, Frizana dah jawab. Bagus, betul jawapannya semua. Okey, Said pun dah jawab, Zahrul dah jawab, Intan dah jawab. Okey, saya kena tunjuk saya punya skrin sikit nak tengok siapa sebenarnya yang dah jawab Okey, tak apa, kita biar dulu. Okey, Syahira, Kamil, Hazira, baru 10 orang jawab. Mana yang lain-lain? Okey, Aisyah, tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, setengah darab A darab T. Okey, setengah darab AB. Yes, setengah kali tapak kali tinggi. Alright, bagus. Akmal setengah AT. Alright, so dah siap. Okey, masa dah tamat. Jadi saya simpan dulu jawapan anda. Betul. Okey, rumus segitiga ialah setengah kali tapak kali tinggi. Tetapi, okey, sekarang saya nak anda lihat pada gambar ni. Okey, anda lihat pada gambar ni. Gambar ini, okey, boleh tak anda tentukan mana tapak mana tinggi? Boleh tak ditentukan mana tapak mana tinggi? Boleh ke tidak?
Mana tapak dia? Mana tinggi dia? Tak boleh. Syahira kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapak dengan tinggi, okey. Bagi segitiga yang kita belajar setengah kali tapak kali tinggi, yang kita kata setengah kali tapak kali tinggi. Okey, yang kamu sebut tadi. Okey, syaratnya ialah dia mesti perpendicular. Okey, dia mesti bernilai 90 darjah. So, yang ini kita kata tapak. Okey, yang ini kita kata tapak. Mana tulisan saya? Okey, yang ni dia kata tapak. So, kemudiannya di sini ini adalah tinggi. Okey, kalau kamu lihat pada gambar saya di sebelah sini, tak nampak pun mana tapak mana tinggi. Bolehlah, nampaklah juga. Kita nak kata yang ni tapak boleh jugalah. Cuma kita kena cari tinggi dia pula. Buatkan satu garisan yang perpendicular untuk cari dia punya tinggi, kan? Senang ke nak cari tu? Panjang ni senang tak nak cari? Cuba beritahu saya, panjang ni senang tak nak cari? Panjang yang saya garis-garis hijau tu senang ke nak cari? Boleh cari kan? Boleh cari. Habis yang merah ni? Merah ni boleh tak cari? Yang tinggi ni boleh tak cari? Tak boleh kalau saya tahu koordinat yang ni boleh lah, kan? Saya tahu koordinat yang ni boleh lah. Sebenarnya boleh. Hendak 1000 daya, kan? Tapi senang ke susah? Senang ke susah? Susah susah. Jadi sebenarnya dia agak susah kalau kita nak pakai formula setengah kali tapak kali tinggi sekiranya segitiga kita macam dalam gambar rajah ni. Jadi sebenarnya dia ada solution yang lebih mudah. Okey, dia ada solution yang lebih mudah. Jadi solutionnya ialah apa? Okey, solutionnya ialah ada wujudnya satu formula. Okey, so di sini dalam slide ini ialah suatu slide yang menunjukkan penerbitan formula. Okey, kita kata penerbitan rumus. Okey, mana datangnya rumus tersebut? Okey, mana datangnya rumus tersebut? Kita kata derive formula lah, kan? Kita derive formula di sini. Okey, so macam mana kita derive formula? Kita rujuk kepada gambar yang ada di bawah ni. Okey, kita lihat pada gambar ni. Ini yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni ialah apa yang kita nampak dalam gambar tadilah. Okey, so kalau nak cari yang warna hijau ni, sebenarnya kalau kamu tengok sini dah tulis dah ni, iaitu kita ambil ACD. ACD maksudnya mana ACD maksudnya yang ni. Okey, dia kata ambil yang ni. Okey, ni yang merah ni yang ACD ni Okey, ACD ni kita tanda warna merah. Alright, lepas tu kita ada hijau. Hijau ialah trapezium BCDE. Okey, hijau ialah trapezium BCDE. So yang ni lah. Ni hijau. Okey, kalau merah campur hijau, dia terlebih betul tak? Okey, dia terlebih kan? Respon. Betul ke terlebih? Terlebih. Jadi apa yang lebihnya? Yang ABE ni lah yang terlebihnya. Okey, ABE ni yang terlebihnya. Jadi ABE ni ialah yang ni. Nampak tak? ABE ialah yang ni. So kita ada 3 color di situ. Kita ada color merah, segitiga color merah. Okey, kita nak dapat yang warna hijau kita nak dapat yang warna hijau. Ni kita nak dapat yang warna hijau ni. Okey, kita nak dapat warna hijau ni, kita kena ambil yang warna merah. Kita ambil yang warna merah. Okey, lepas tu kita tolak yang warna, kita tambah yang warna hijau, trapezium. Lepas tu kita tolak yang biru ni. Okey tak? Okey tak? Boleh ke? Boleh ke? Ya. Kita ambil yang warna merah. Saya padam Saya padam. Saya tukar color. Okey, saya tukar color. Alright, dengar betul-betul. Sekarang kita nak yang warna hijau. A, B, C. Awak nampak tak yang warna hijau tu ada di mana? Nampak tak yang hijau tu di sini? Nampak kan? Nampak tak hijau? Nampak. Okey, kalau saya nak cari hijau ni, okey, saya cari yang merah dulu. Merah maksudnya yang ni semua ni. Ni merah. Nampak merah? Okey, tu merah. Okey, merah saya tanda yang ACD ni merah. Okey, ACD ni merah. Lepas tu saya pakai biru untuk trapezium. Ni biru ni trapezium. Biru. So, bila merah campur biru, saya dapat hijau ke?
Saya dapat hijau ke merah campur biru tu? Adakah merah campur biru dapat hijau? Adakah merah campur biru dapat hijau? Tak. Saya terlebih kan? Saya terlebih di bawah ni. Okey, tak dapat Thank you kepada yang menjawab. Tak dapat. Saya terlebih yang ni. So yang ni, yang kuning ni, yang terlebih ni, ni. Nampak tak yang saya color kuning ni? Yang saya color kuning bersungguh-sungguh ni. Ni yang terlebihnya. Terlebih kan kuning ni kan? Jadi tolak baliklah yang kuning tu. Baru dapat kawasan hijau. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Hello, jelas ke tidak? Jelas Okey. Jadi kita ada thank you. Kita ada merah, campur biru. Lepas tu kita tolak kuning, kita dapat yang hijau. Okey, kita dapat yang ni. So kita nak cari ni yang merah ni. Nampak tak? Kita cari merah dulu tau. Merah ni kita bolehlah pakai setengah kali tapak kali tinggi kan? So inilah formula setengah kali tapak kali tinggi. Okey, tapak dia AD. Okey. Maaf Okey. So kita ada AD di sini. Ni tapak D. Ni tapak dia AD. Okey. Kemudian tinggi dia CD. Okey, tinggi dia CD. Jadi ini ialah CD. Okey tak? Nampak tak tapak dengan tinggi dia? Nampak tak tapak dengan tinggi dia? Nampak Okey. Jadi kita tengok tapak dia. Tapak dia ialah sini kan? Yang garis biru ni kan? Okey, kalau ikutkan kita kira petak dia lah. Okey, ataupun kalau kita tak kira petak dia, saya dah terkeluarkan pula. Okey, kalau kita tak kira petak dia, untuk yang ni kita buatlah X dengan X kan? Okey, maka kita dapat yang ini X3 tolak X1. Kita kira petak dia. Okey, kita kira petak dia. Nampak tak? So sebab tu di situ ialah X3 tolak X1. Okey, X3 tolak X1 tu okey tak? Okey tak? Okey Okey, jadi seterusnya kita nak ni pula kan? Kita nak ni. Yang ni. Tinggi dia kan? Tinggi dia. Tinggi dia maksudnya kita ambil lah Y pula kan? Kita ambil yang Y pula untuk tinggi dia kan? Jadi kita ada Y3 tolak Y1. Boleh? Boleh? Boleh ke? Boleh ke sayang-sayang? Ya, bahagian mana tak faham? Okey, saya terangkan sekali lagi. Saya nak kira tinggi ini. Okey, saya nak kira tinggi ini tinggi ini kan. Jadi kalau saya nak tinggi ini, saya kena ambil Y3 ni, kemudian saya tolak dengan Y1 sebab saya nak kira petak-petak dia. Okey, contoh saya letak nombor kan, bila dia huruf susah nak tengok kan. Katakan saya letak 27. Okey, 27. 27 maksudnya apa? Maksudnya atas ni 7 petak, betul tak? Betul tak 7 petak? Okey, betul tak 7 petak? Okey, kemudian bawah ni katakanlah saya letak sini negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Maksudnya apa? Maksudnya bawah ni 3 petak. Okey, tapi dia negatif kan? Jadi 7 tolak negatif 3, dapatlah 10 petak. Sebab tu dia ialah Y3 tolak Y1. Jelas tak? Yang tak faham tadi sekarang jelas tak? Aisyah okey? Okey tak Aisyah? Dah jelas jadi bila kita letak nombor dia nampak jelas lah kan. Bila tak ada nombor dia macam tak jelas. Jadi kita dah siap untuk dia dah siap untuk nanti jap bagi saya 2 minit. Bagi saya 2 minit. Awak ronda-ronda dulu dekat pantai tu.
Okey, kita sambung Saya mohon maaf sebab apa sebab tinggal saya dengan anak-anak sahaja, jadi bila anak panggil saya kena layan. Okey, minta maaf So, kemudian kita dah siap untuk yang ini. Kita teruskan dengan apa Kita teruskan dengan okey, okey, kita teruskan dengan trapezium. Okey? Alright. Okey, kita teruskan dengan trapezium. Saya padamlah dulu kan. Okey, kita padam dulu conteng-conteng ni kan. Kita nak tengok trapezium pula. Okey. Kalau trapezium, kita punya formula ialah apa trapezium formula kita ialah apa Tolong beritahu saya formula luas trapezium. Beritahu saya luas formula trapezium. Ada yang boleh beritahu saya luas trapezium punya formula ke? Yang nak on mic boleh, yang nak tulis dekat chat pun boleh. Apa rumusnya? Rumus cari luas trapezium. Said mesti tahu, Said. Said jawab, Said. Jawab. Mana tak ada orang on mic dan tak ada orang tulis dekat chat. Macam mana ni? Oh lah, kesiannya cikgu. Tahu ke tak tahu? Okey, Cik Wan dah tolong jawab. Ya, betul. Setengah A tambah B darab tinggi. Betul. Okey. Jadi mana dia punya AB-nya? Kasih Cik Wan ada respon. So ini ialah dia punya AB. Okey, ini ialah dia punya AB kan. AB maksudnya dua yang selari. Jadi dalam kes ini kita tak nak tengok huruf-huruf tu dulu Saya dah tertekan dah ni. Okey, jadi kita ada yang ni lah BECD ni. Inilah yang saya highlight tu. Inilah yang saya highlight tu, BECD tu, nampak jadi nak cari BE, nak cari BE maksudnya kena cari tinggi ni kan. Jadi itu yang ada. Yang ini ialah berapa tadi? Y1 kan. Sini Y1 betul tak? Itu yang kita ada Y2 tolak Y1. Okey, Y2 tolak Y1. So bila kita buat belah sini, kita ada Y3 dengan Y1. Kalau kamu keliru dengan Y1, Y2, Y3 tu kan, kamu tak payah ambil tahu nombor dia. Kamu cuma ambil tahu, saya kena ambil tinggi yang ini kan. Saya kena ambil tinggi yang ini, saya kena ambil tinggi yang ini, macam tu. Lain kali bila kita jawab, kita pakai je formula tersebut. Boleh sebab ada yang saya tahu ada yang akan confuse Y1, Y2, X1, X2, X3 kan, dia confuse. Yang ni saya cuma nak terangkan formula tu datang dari mana. Okey, saya cuma nak terangkan formula tu datang dari mana. Boleh Boleh saya teruskan? Okey tak? Okey ke tak? Kemudian dia punya tinggi ialah DE ni lah kan. DE ialah sini. DE ialah yang biru ni, yang sini ni kan. DE ni ialah berapa ni? X2 dengan X3. Okey, X2 dengan X3. Jadi kita masukkan nilai dia kat sini. Okey, kita masukkan semua nilai dia kat sini. Okey, so kita masuk. Mana saya punya cursor ni? Masuk. Okey, boleh untuk trapezium? Respon please. Ya, respon. Okey, thank you. So, orang yang sama je respon. Orang lain ni ada ke tak ada sebenarnya? Okey. Thank you. Jadi, kita tengok pula yang mana? Kita tengok pula yang ni. Yang ni kan? Yang ni samalah macam segitiga atas tadi kan? Setengah kali tapak kali tinggi. Jadi, setengah kali tapak kali tinggi. Okey, setengah kali tapak kali tinggi. So, saya tak perlu terang sekali lagi kan? Saya masukkan. So, seterusnya, apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Awak ingat saya cuma nak terangkan formula datang dari mana. Asalkan faham sudah. Kita harap soalan tak tanya benda ni lah. Jadi sini kita kena expand tau. X3 darab Y3. Dan kita dapat yang ni. Okey. Lepas tu kita expand lagi. X3 darab Y1. Lepas tu X1 darab Y3. Kemudian X1 darab Y1. Macam tu. Kita masukkan. Nampak tak kita darab-darab? Okey, kita darab semua. So belakang ni pun sama.
Belakang ni kita tambahlah dulu kan sebelum kita darab ataupun kita kena 2 kali darab. Okey, kita kena 2 kali darab. And then kita akan dapat yang di belakang tu pula. Dia akan nampak complicated tapi tak payah risau. Okey, tak payah risau. So kemudian bawah ni pun kita expand juga. Okey, kita expand juga bawah ni. Kita expand semua. Okey, kita expand semua. Kalau kamu perhatikan dalam formula ni, lepas kita expand semua, dia punya setengah duduk di luar. Okey, dia punya setengah duduk di luar. Okey, kenapa setengah dia duduk di luar? Okey, awak tengok betul-betul sebenarnya dia ada 3 formula. Kita tengok balik atas ni kan. Kita tengok balik yang atas ni. Kita tengok balik yang atas ni. Sebenarnya kita ada 3 sebutan. Sebutan yang ni ada setengah. Sebutan yang ni pun ada setengah. Sebutan yang ni pun ada setengah. So, kita factorizekan setengah tu letak di luar. Okey, setengah tu jelas tak? Setengah tu jelas tak? Hello, setengah jelas? Jelas Okey. Jadi, lepas tu kita akan nampak di sini ada benda-benda yang sama tau. Macam kat sini ada sini ada X3, Y3. Lepas tu di belakang ni pun saya ada minus X3, Y3. Nampak tak? So yang tu dah cancel lah. Dah jadi kosong lah. Saya ada X3, Y3, tolak X3, Y3 dah kosong. Okey, lepas tu saya ada negatif X3, Y1 dengan positif X3, Y1. 1 plus 1 minus dia dah jadi kosong. Okey, 1 plus 1 minus dia dah jadi kosong. Lepas tu ada lagi, awak checklah satu-satu. Ni X1, Y1 pun ada ni. Dengan sini. Mana X1, Y1? Sini. Okey, dia kalau nombor yang sama tu semua ada pasangan dia. So bila buang semua-semua tu, tinggallah yang ini. Jadi tinggallah yang ini. Jadi ini ialah formula akhir dia. Okey, formula akhir dia. So daripada yang complicated yang banyak-banyak tadi, last tinggal ini sahaja. Okey, last tinggal ini sahaja. So, macam mana kita nak ingat formula ini? Kita tak payah susah-susah hafal X1, Y2 dan seterusnya. Kita hafal yang ini. Okey, kita hafal yang ini. Alright, apa yang kita hafal di sini? Saya tunjuk sedikit apa yang kita hafal di sini. Okey, mula-mula, kita hafal apa Mula-mula kita masukkan koordinat pertama. Mula-mula kita masukkan koordinat pertama. Tak kisahlah koordinat pertama awak A ke B ke C ke, tak kisah. Awak nak buat C dulu pun boleh, B dulu pun boleh, C mana-manalah. Tak kisah. Okey, lepas awak masuk koordinat A, awak masuk koordinat B pula. Okey, lepas masuk koordinat B, awak masuk koordinat C pula. Lepas tu kenapa ada 4 kali Ini kan koordinat A, ini koordinat B, ini koordinat C. Lepas itu patah balik koordinat A. Okey, kenapa patah balik koordinat A? Sebab dia macam ni. Saya guna highlighter tau. Awak tengok gambar saya. Okey, bila dia umpama kita lah ni, kita berjalan-jalan Okey, mula-mula kita duduk dekat rumah Aina. Okey, kita duduk dekat rumah Aina. Dari rumah Aina, kita berjalan ke rumah siapa? Batrisha. Ada Batrisha ke dalam ni? Kita berjalan ke rumah Batrisha. So, apabila dari rumah Aina, kita berjalan ke rumah Batrisha, kita membentuk suatu garis lurus. Betul? Betul ke? Betul ke? Respon. Garis lurus je kan? Okey, lepas tu dari rumah Batrisha, saya pergi rumah Cik Wan pula. Pergi rumah Cik Wan. Cuba beritahu saya, dari rumah Aina, pergi rumah Batrisha, pergi rumah Cik Wan, adakah saya dah membentuk segitiga? Saya dah bentuk segitiga ke belum? Belum kan? Nampak macam L shape gitu je kan? Terima kasih kepada yang jawab. Okey, dari rumah Arina pun boleh lah Okey, jadi apa yang saya perlu buat supaya saya dapat segitiga? Saya tak dapat segitiga sekarang. Saya dapat macam L shape, ada angle gitu sahaja. Okey, ada angle macam tu sahaja angle macam tu sahaja. So, macam mana saya nak make sure saya dapat segitiga? Patah balik rumah Aina. Yes, bagus. Okey, kita patah balik rumah Aina. Patah balik rumah Aina. Sebab tu ada A lagi sekali. Okey, sebab tu ada A lagi sekali. Faham ke tidak? Faham ke tidak?
Beri respon okey, faham. Okey, faham. Alright, bagus. So kemudiannya kita tengok sini. Kita tengok sini. Okey, kita tengok balik formula dia. Saya tak suka sangat formula dia sebenarnya. Saya suka tulis macam ni. Okey, saya suka mula-mula kita isi ni dulu. Okey, bila kita jawab soalan kita isi ni dulu kau. Okey, lepas tu you tengok palang ni. Palang ni adalah tanda modulus. Okey, tanda modulus. Okey, kenapa kena ada tanda modulus? Dalam bab fungsi kita dah belajar kalau nilai tu ada modulus, maksudnya tak kira konten dia dalam ni positif ke, negatif ke, kita kena positifkan dia. Okey, kita sedang mencari apa? Kita sedang mencari luas. Ada tak kemungkinan luas adalah negatif? Kamu pernah tengok ke keluasan negatif? Pernah tengok keluasan? Kalau keluasan tak ada negatif. Kalau ikut logiknya tiada yang negatif kan? Tetapi dalam kes ini kita mungkin jumpa yang negatif. Kenapa? Dia tengok macam mana kita pusing. Sama ada macam tadi saya pusing dari rumah Aina pergi rumah Batrisha. Lepas tu rumah Batrisha pergi rumah Cik Wan. Rumah Cik Wan balik rumah Aina, macam tu. Kamu nampak tak pusingan dia? Nampak tak pusingan dia? Itu pusingan apa? Lawan arah jam. Nampak tak? Itu ialah lawan arah jam. Mungkin saya boleh dari rumah Aina saya pergi rumah Cik Wan dulu. Lepas tu rumah Cik Wan saya pergi rumah Batrisha. Dari rumah Batrisha baru saya balik ke rumah Aina. Itu ialah ikut arah jam. Jadi apa yang menyebabkan jawapan kita ada positif negatif? Bergantung kepada yang ini. So kalau kita susun lawan arah jam, kita akan dapat nilai yang positif. Kalau kita susun ikut arah jam, kita akan dapat nilai yang negatif. Kena hafal ke? Tak payah. Itu saya nak terangkan kenapa ada modulus. Okey, saya dah terlebih dah ni. Okey, itu saya terangkan kenapa wujudnya modulus. Jelas tak? Jelas ke tidak? Jelas tak kenapa ada modulus? Alright, thank you. So saya padam sikit. Ada lagi saya nak tambah lagi ni. Saya nak tambah lagi ni. Okey, macam mana cikgu jawab soalan? Okey, macam mana cikgu jawab soalan? So bila saya jawab soalan yang melibatkan luas, okey, bila saya jawab soalan yang melibatkan luas, langkah satu yang saya akan buat, of course lah tulis formula ni dulu kan. Kita tulis formula ni, kita masukkan kita punya koordinat pertama, kedua, ketiga, pertama balik. Kita masuk. Okey, lepas tu apa saya akan buat? Okey, tengok saya conteng apa di atas ni tau. Saya akan buat setengah. Lepas tu saya buat modulus besar. Nampak saya buat modulus besar. Lepas tu saya akan buat satu bracket. Kemudian dua bracket. Kemudian di tengah-tengah ni saya letak tanda tolak. Saya letak tanda tolak. Saya akan buat macam tu dulu. Okey, saya akan buat macam tu dulu. So lepas tu apa saya buat? Okey, saya masuk dulu ruang-ruang kosong tu. Maksudnya saya sediakan dia punya space dulu. Lepas tu baru saya buat yang arrow merah. Jom kita tengok arrow merah. Jadi arrow merah ni maksudnya X1 darab Y2. Go inside please. Go inside please. Okey, kita akan ambil X1 darab Y2. Okey, X1 darab Y2. So nilai X1 darab Y2 ni tak kira lah darab tu dapat positif ke negatif ke, saya akan masuk dalam ni. Okey, saya akan masuk dalam ni. Contoh saya letak nombor. Ini saya letak 31. Okey, lepas tu saya kena padam situ dulu Saya kena padam situ dulu. Excuse me. Shh. Abby, go inside please. Okey, so 31. Lepas tu yang ni negatif 2, 3. Contohlah kan. Lepas tu 3, 4, 5, 4. Sorry Okey, 5, 4. Okey, lepas tu balik kepada 3, 1. Okey, so mula-mula kita buat macam ni dulu. 3 darab 3. Saya akan masuk sini, 9. Okey, saya akan masuk 9 di situ. Okey, lepas tu lagi negatif 2 darab 4. Saya masuk negatif 8. Okey, kemudian 5 darab 1.
Positif kan? Saya masuk positif 5. Macam tu. Okey, kita masuk je, ikut je. Okey, lepas tu ke atas. Negatif 1, 1 darab negatif 2. So, masuk sini, negatif 2. Okey, negatif 2. Kemudian kita akan buat 3 darab 5. Positif kita pun tulis positif. Okey, lepas tu kita buat 4 darab 3. Positif, kita pun buat positif. Okey, kita masukkan. Lepas dah masukkan semua, kita siapkan bracket kiri dulu. Lepas tu kita siapkan bracket kanan. Lepas tu baru kita hitung. Okey, lepas tu baru kita hitung. Kita dah hitung tu, kita gantilah. Lepas tu kita darab dengan setengah. Kalau hitung dalam ni dapat positif, positiflah jawapan dia. Tapi kalau dapat negatif pun kita akan positifkan sebab adanya tanda modulus. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas Okey, kita bagi break sekejap. Break sekejap. 5 minit. 5 minit lama sangat. 2 minit. 2 minit. Okey, 2 minit untuk kamu digest sekejap, untuk kamu ronda-ronda dekat tepi pantai tu. Lain kali saya buat space lain lah kalau anda suka dengan apa yang kita buat hari ini. Okey, saya bagi 2 minit untuk anda ronda-ronda dulu, jalan-jalan di sekitar. Okey, ambil-ambil angin dulu. Ada yang bergerak ke tu? Tak ada yang bergerak. Statik je di situ. Nampak Akmal berjalan-jalan. Pergilah ambil angin kejap. 2 minit saya bagi. Zaro dah jalan-jalan. Okey, Akila dah jalan-jalan. Pergilah dengar bunyi-bunyi ada pantai sikit kan. Okey. Sedap sikit kan duduk kat situ kan? Dengar. Okey, ada bunyi pantai sikit kan. Ada chess boleh main. Tapi sekarang tak boleh lah main. Saya bagi 2 minit je untuk menenangkan fikiran. Saya nak tahu yang tak ada. Aduh, anak saya. Saya nak tahu yang tak ada bergerak-bergerak ni memang dia tak bergerak ke? Dia tak ada dalam ni sebenarnya? Kalau tak ada, tak adalah kan? Raja ada Raja? Aindura sampai ada 2 akaun ke? Aindura sampai 2 akaun ke? Okey. Hai Zarul. Okey. Kita tengok dekat Ali pula ada siapa kat sini okey, tengok Syakir dah jalan-jalan. Okey. Siapa lagi? Saya kecil sikit lah. Saya terpaksa pakai 2 screen satu tu phone dia kecil sikit. Okey, saya tak nampak sangat. Saya kena zoom out lah kot. Okey, ada yang itu tengah main chess ke tu Hazira dengan Cik Wan tu? Sempat ke main? Nantilah last saya bagi lagi 5 minit hujung tu kan, saya bagi main lah kan. Okey, lain kali kita pergi ke space lain lah kalau anda suka. Cuma saya punya recording kat sini mungkin pelik sikit lah. Saya kena pakai third party punya application untuk record. Okey, saya harap recordingnya cantik lah. Tak cantik kan, tak tahu nak share apa pada anda. Okey, jom kita kembali kepada kelas. Boleh? Boleh? Dah ambil angin. Kamil siap minum dah tu. Kamil dah ada minuman dah tu. Intan tu ada apa kat situ tu? Ada minuman juga. Okey. Yang api tu apa Aina? Nampak macam ada api. Okey, tengah BBQ ke tu? Alright. So kita kembali Saya rasa yang duduk jauh-jauh pun dengar kot sebab saya broadcast ke seluruh bilik kan. Jom kita kembali sambung kelas. Kita sambung kelas kita sambung kelas. Alright, saya kena keluar dari kawasan pantai tu kalau tak dengar bunyi beach tu je kan. Okey, saya keluarkan diri saya dulu. Mana saya Okey. Alright. Saya duduk dalam tu asyik ada je bunyi tu. Jadi formula jelas tak? Formula jelas tak? Saya akan buka chat saya tengok. Okey, formula jelas tak? Formula jelas dah tadi. Okey, cantik dah. So kita teruskan kita teruskan. Harap hari ni seronok. Tak buat pula slide akhir tanya seronok ke tak Okey, so kita tengok contoh 8. Okey, satu contoh yang sangat-sangat mudah. Okey, mudah je contoh dia. Tengok dia kata cari luas ABC dengan bucu-bucunya. Dia dah bagi bucu kan? Dia dah bagi bucu. Sebenarnya kita tak ada gambar pun tak apa. Okey, kita tak ada gambar pun tak apa. Tapi ini dari buku teks kan, dia dah ada gambar. Saya pakai je lah gambar dia So kita susunlah. You nak susun
ABC. Selalunya kalau soalan ABC, kita susunlah ABC kan, nak senangnya. Jadi kita susun titik A, titik B, titik C, balik ke titik A. Jangan lupa balik ke rumah Aina. Tu titik-titik dia. Okey, titik-titik dia. Lepas tu tengok saya kata, saya nak anda buat modulus, lepas tu anda buat bracket kiri, lepas tu bracket kanan, lepas tu kita buat tolak di situ. Okey. So beritahu saya apakah nombor-nombor yang perlu dimasukkan dalam bracket kiri. Tuliskan dekat chat. Nak buka mic pun boleh. Apakah nombor-nombor yang saya perlu masukkan di bracket kiri? Minum jap Berapa? Cuba kira sikit. Bracket kiri. Yes, saya sedang menunggu jawapan anda. Belum ada jawapan? Negatif 12 tambah 40 tolak 12. Okey, bagus semua. Jom kita cek. Sama tak? Sama. Yes. Fahamlah tu. Boleh darab tak kira dia plus ke dia minus ke, kita masukkan sahaja di situ. Alright, kita masukkan sahaja di situ. Next, bracket kanan. Nak masuk apa dekat bracket kanan tu? Ya, cuba kira. Tak kira pun, type je kan. Type je. Apa darab apa, apa tambah apa ke tolak apa kan, masuk je nombor dia. Negatif 30 tambah 6 tolak 12. Itu jawapan Najla. Orang lain? Sama. Sama. Hanis kata sama. Orang lain semua dah dapat ke? Kita tunggu sekejap Kita bagi peluang pada kawan-kawan untuk tengok dulu. Macam sama je. Amirul Rifki pun dapat sama. Okey, yelah kot, kita cek Kita cek dah terklik. Kenapa dia jalan sendiri? Saya terklik ke? Negatif 32. Okey, so 72. Betul tak 72 tu? Saya terklik ni. Kenapa dia keluar sekaligus? Betul 72 bila kita selesaikan bracket kiri, kemudian kita selesaikan bracket kanan, dan kita dapat 72. Lepas tu kita times 2, kita dapatlah 36 kita dapat 36. Okey, kalau kamu tengok balik di sini, dia kata yang ni apa yang ni dia susun tertib arah lawan jam. So bawah ni dia buat arah jam. Sama je lah, cuma dia pergi rumah Cik Wan dulu kan. Dia pergi rumah Cik Wan dulu. Dia cuma nak tunjuk kalau ikut arah jam dia dapat negatif. Itu je. Okey, itu je. So dah siap lah. Maksudnya konsep hari ni dah selesai. Okey, konsep asas dah selesai. Okey, saya tengok dalam partisipan ni ada 32. Partisipan 32 tu termasuk saya 2 ke? So maksudnya ada 30 orang kan, tapi dalam kelas point ada 27 je. Yang belum masuk kelas point, yang baru masuk balik kelas tadi, yang belum masuk kelas point, sila pergi kepada checkpoint yang ada di tepi-tepi tu. Pergi masuk kelas point, masukkan kelas kodenya 81245. Okey, 81245. Masuk ke mesej saya? Okay, so kita pergi ke next one. Alright, kita pergi ke next one. Alamak, dia terlindung sikit. Kejap ada. Ya. Ya, betul. Boleh, mana-mana pun boleh. Okay. Nak start dengan rumah Cik Wan dulu. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Segi 3 dia okey. Segi 4 je kita kena ikut susunan. Sebab kalau segi 4 sementara since you dah tanya kan, saya kena cerita sikitlah. Segi 3 dia tak kisah sebab you susun macam mana pun dia akan jadi segi 3. Tapi segi 4, katakan segi 4 saya conteng segi 4 ni A, B, C, D. Okey, tak kisah you nak start dengan A dulu ke, B dulu ke, C dulu ke, D dulu, tak kisah. Okey, tak kisah juga.
Cuma you make sure bila you sambung, you dapat segi 4. You jangan sambung B ke D. Faham tak? Jangan sambung B ke D. Lepas tu D ke C. Lepas tu C ke A. Lepas tu A ke B. Dia jadi ke segi 4? Dia jadi ke segi 4? Jadi ke? Jadi ke segi 4 dalam raja yang saya lukis tu? Tak jadi kan? Dia jadi hourglass gitu. Mana jadi segi 4-nya? Kenapa saya tak boleh baca? Okey? Dia tak jadi. Jadi bila segi 4 kita kena berhati-hati. You boleh start dengan A, you boleh start dengan B, you boleh start shh. Go inside. No. Why you on TV? Sekejap sorry Off it. Give me that. Go inside please. Go inside please. Thank you. Okey, maaf. Okey, jadi bila kita nak start dengan mana, kita tak kisah. You nak start dengan C, boleh. Tapi C pergi D, D pergi A, A pergi B, B pergi balik C. Baru dia jadi segi 4. Baru dia jadi segi 4. Faham tak? Kenapa saya asyik terklik ni? Faham ke tidak? Faham Okey. Jadi segitiga kita tak kisah, sebab you pusing macam mana pun you akan dapat segitiga. Sebenarnya formula ni, okey, sementara tu lah saya terang semua Kita bukan boleh pakai untuk segitiga je. Kita boleh pakai untuk segi 4 juga. Kita boleh pakai untuk poligon lain juga. Poligon lain maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ada 5 bucu, 6 bucu, 7 bucu, tak kisah, 10 bucu pun kita boleh cari. Okey? Maksudnya kalau kita ada pentagon, hexagon, nonagon, dekagon dalam sata kartis kita, kita boleh cari luas dia. Asalkan kita tahu dia punya koordinat. Cuma make sure dia punya susunan membentuk bentuk tersebut lah. Macam yang ni kan, dia jadi bentuk tu. Jangan pusing-pusing X macam tu, dia tak jadi apa-apa. Okey, dia tak jadi apa-apa. Boleh saya harap jelas. Okey, kita pergi kepada the next one. Okey, saya pergi kepada the next one. Okey, yang ini. Alright, yang ini. Yang ini dia kata apa? Koordinat bucu-bucu dia dah bagi. Cuma sekarang koordinatnya adalah K. Okey, koordinat dia bagi kita K. Ada masalah ke dia bagi kita K? Tak ada masalah. Dia macam kita buat tembereng tu lah. Asalkan kita tahu, okey, dia cari tembereng. Kita tahu mana M, mana X1, mana X2. Kita masuk sahaja nilai-nilai dia. Tak kisahlah dia nak takutkan kita dengan K dekat mana-mana ke, ikut suka dia lah. Tak kisah pun, kita ganti je nilai tersebut. Okey, you tengok betul-betul soalan ni saya ganti je. Cuma dalam soalan ni dia dah bagi kita luas. Okey, jadi apa yang dia dah bagi, kita masukkan sahaja. Okey, you tengok dia dah bagi A. Okey, fine, kita masukkan A. Dia bagi kita B, fine, kita masukkan B. Dia bagi kita C walaupun ada K di situ, kita masukkan C tersebut. Masuk. Nampak? Masuk macam biasa. Faham Masuk macam biasa. Tak ada apa yang susahnya. Okey, tak ada apa yang susahnya. Lepas tu kita darab macam biasa. Kita masuk dalam bracket macam biasa. Okey, tolong tuliskan di chat apa yang kita kena masuk di kiri. Sila apa yang kita perlu masuk di bracket kiri. Ya, sila masukkan bracket kiri. Tak kisah, kalau dia ada key, kita tulis ada key. Kalau dia nombor sahaja, kita tulis nombor sahaja. Okey, kita tak kisah. Okey, masukkan cepat. Ada apa di bracket kiri? Okey, saya masih menunggu jawapan anda. Okey, betul ke? Kita check tau, kita check. 18 tu dah ada, kita masuk lah kita check bracket kiri kita. Sama tak? Sama dengan check kamu. Sama kan? Masuk je, tak ada masalah pun walaupun ada huruf K. Okey, kanan. Kanan. Negatif 3K, negatif 8. Betul ke tu? Kita tengok jawapan kawan-kawan lain juga. Sama tak?
Okey, ada negatif 10. Tertinggal negatif 10 ke Hanis tadi? Negatif 10 tolak 3K tolak 8. Okey, so kita masuk. Masuk. Okey, bila kita dah masuk-masuk tu, kita hitunglah kan. Mana yang boleh dikira di kiri, kita kira. Nombor dengan nombor boleh kira, kita kira. Nombor dengan nombor boleh kira, kita kira kan. Lepas tu baru kita buka bracket. Lepas tu kita settle lah huruf dengan huruf pula kan. Okey, cuba tolong saya ringkaskan ni. Yang dalam modulus tu. Okey, bantu saya ringkaskan yang dalam modulus tu. Cuba kira. Cuba kira tengok dapat berapa. Dah kira ke? Ibu. Okey, berapa? Saya sedang menunggu jawapan. Sorry ya, anak saya memang bising sikit. Dah ada. Lamanya kira. Negatif 22 tambah 8K tolak 4. 8K tolak 4 je. Negatif 4 tambah 8K. Sama lah kan? Sama kan? Okey. Mana kesel saya? Okey. 8K tolak 4. Okey, 8K tolak 4. Okey, perhatikan di sini. Kenapa yang ni jadi plus minus? Kenapa yang ni jadi plus minus? Ada sesiapa boleh beritahu saya kenapa agaknya di situ jadi plus minus? Ya, kenapa plus minus? Respon. Ya, betul Zara. Kita pindah modulus. Yes, kita pindah modulus. Bila kita buka modulus, kan kita ada dua probability kan tadi kan. Kita ada dua kemungkinan kan. Mungkin jawapan tu asalnya plus. Mungkin jawapan tu asalnya minus. Jadi bila saya dah hilangkan modulus, you nampak tak sini dah tak ada modulus. Kanan ni dah tak ada modulus. Okey, kanan ni dah tak ada modulus dah. Jadi saya kena consider dua nilai lah. Satu plus, satu minus. Jadi selepas ini bila anda jawab soalan, anda hilangkan modulus ni, bak kata Zaro kita pindah modulus, kita akan ada jawapan plus minus. Jelas? Jelas kenapa plus minus? Bagus. Okey. So maksudnya saya akan ada dua equation Thank you kepada yang respon. So saya ada dua equation. Ini equation pertama kita buat yang plus, equation kedua kita buat yang minus ataupun yang sebaliknya lah, tak kisah. Okey, sebaliknya. Jadi kita masukkan. So bila kita buat yang minus tu kita dapat K-nya negatif 4. Bila kita buat yang plus kita dapat K-nya adalah 5. Okey, jadi nak ambil jawapan yang mana Nak ambil yang negatif 4 ke nak ambil 5 Nak ambil yang mana kenapa 5? Negatif 4 tak boleh? Dia segitiga. Jadi boleh. Kalau kita tengok ni, kalau kita ambil yang negatif 4, maka duduk di titik sinilah. Kalau kita ambil yang 5, dia duduk di sini. Tak kira duduk di mana, dia still membentuk segi 3. Nampak? Dia still membentuk segi 3. Jadi dalam kes ini dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Jadi nilai K yang boleh diterima ialah kedua-duanya. Okey, kedua-duanya. Jelas tak? Jelas tak? Kalau segitiga kita memang boleh pakai dua-dua jawapan. Sebab mungkin titik C tu di belah atas atau mungkin C tu di belah bawah. Okey, so kita dah siap dah tu. Kita pergi ke next one. Alright, kita pergi ke next one. So yang ini saya jadikan dia slide drawing. Okey, maksudnya saya akan push whiteboard ni kepada anda. Anda tolong saya isi tempat-tempat kosong tu. Okey, anda tolong saya isi tempat-tempat kosong tu sampailah ke jawapannya. Kalau you tengok di sini, kenapa keluar yang tu? Okey, kalau you tengok di sini ni kosong kan? Kosong. So sini pun kosong. So bawah ni pun kosong. So yang kosong-kosong tu anda tolong isi. So saya push Okey.
Okey, saya rasa anda dah dalam proses kot, dalam proses. Kalau ada yang dah dapat slide-nya, tolong beritahu saya. Dah dapat kot, sebab ni dah ada collecting response. Dah dapat kan? Dah dapat kan? Okey, jawab dulu. Nanti saya akan collect respons anda dan kita akan semak betul ke tidak. Kalau sedang-sedang jawab tu macam jam ke apa ke, bolehlah duduk kat tepi pantai macam Intan kan. Ambil air dulu ke. Macam Kamil duduk rehat-rehat dekat. Tu namanya apa? Tempat yang Kamil duduk ni namanya apa? Kerusi apa santai-santai duduk kat situ. Okey, dah 1 minit lebih, belum ada yang respon. Cukup ke ruang nak menulis? Kalau yang pakai stylus tak ada masalah lah kan? Ada yang keluar masuk ya. Damian ni baru masuk ke dah terkeluar masuk balik? Ada yang dah hantar. Okey, Raja dah hantar. Zahrul dah hantar. Bagus. Cemerlang. Sama tak jawapan? Zahrul isi dalam modulus tu dengan jawapannya sama nilai ke? Oh, Ain dapat jawapan lain. Fizana sama dengan Raja. Tak cukup ruang menulis tak apa, tak cukup ruang menulis tu boleh tulis keluar sikit. Hazira, okey, Hazira sama dengan Raja, sama dengan Frizana. Kita bagi tengok display sikit. Okay. Kenapa ni? Dah terhilang ke benda tu tadi? Oh, tak ada.
Ain dapat lain sikit. Fizana. Okey, majoriti dapat 24. Okey, yang dapat lain sikit tu saya rasa kemungkinan anda salah kira, tersalah kira. Okey. Tapi tak ramai ni. Baru 12 ni. Mana yang selebihnya yang dalam kelas point ada 28 orang. Yang selebihnya ada masalah nak tulis ke, ada masalah nak kira ke? Kalau katakan dalam bracket yang ada nombor banyak-banyak tu anda susah nak tulis, anda kirakan teruslah. Ambil nilai hujung dia kan. Tak boleh submit. Alamak, kenapa tak boleh submit Najlah? Screenshot. Screenshot boleh, yang tak boleh submit screenshot. Nanti kita submit dekat channel Telegram kita yang tak boleh submit kita screenshot. Ada ramai ke tak boleh submit? Kenapa tak boleh submit ni baru 12 orang je submit. Kita ada 28 orang dalam kelas point. Saya assume yang lagi 15 tak dapat submit. Ya ke ramainya? Yang tak dapat submit tolong screenshot. Hanis ada tak? Kejap saya tak nampak pula, saya kena tengok. Fizana, Hazira, Syahira, Cik Wan, Aisyah, Intan, Kamil, Yasmin, Said, Akmal, Zahrul, Raja. Itu je yang ada. Tak ada Hanis punya. Tak ada Hanis punya. Tak ada submit button. Tak apalah, tak apa. Tak apa, yang tak ada submit button tu kita mungkin masalah internet kita ke, tak apa, tak ada rezeki kali ni kita main, next week kita main lagi Okay, next week kita main lagi. Okay, ini saya push lagi sekali. Kalau ada yang nak buat lagi ke, ataupun tak perlulah kot. Okay, tak perlu, kita boleh simpan sahaja. Okay, masing-masing screenshot masing-masing screenshot. Okay, dan kita tengok jawapannya betul tu 24 tu. Okay, 24 tu betul. Masing-masing screenshot screenshot. Okay, saya nak pergi ke next. Kenapa dengan laptop saya? Okay, so ini jawapan dia. Sebentar sebentar, laptop saya penat. Okay, so ni jawapan dia. Kita pergi ke next lagi. Kena bersabar sikit dengan laptop ni. Okay, 48. Kejap, saya tak tahu kenapa dia duk keluar hourglass tu. Tu 24. Okay, nampak jawapannya 24. So kita dah siap. Okay, ramai dah dapat jawapan. Maksudnya anda faham lah. Anda faham konsep asas dia. Cuma nanti bila soalan tu putar-putar sikit, kamu kena pandai-pandai lah hidup kalau dapat soalan yang berpusing-pusing sikit tu kan. Okay, kita pergi ke next one. Kemudian yang ini B, kemudian kita ada C. Tak yalah, yang ni saya laju je lah kan. Saya laju je B dengan C tu. Saya pergi ke slide seterusnya yang ada challenging sikit yang saya ada buatkan interactive activity. Yang mana? Yang ini. Okay, slide ke-13 slide ke-13. Slow pula dia. Okey, cuba jawab soalan ni. Kejap tunggu tau. Yang ni pun boleh conteng ni. Nanti jap. Yang ni awak boleh pakai image upload. Okey, maksudnya awak boleh jawab di kertas. Awak boleh jawab di kertas. Lepas tu awak uploadkan image-nya. Okey, awak uploadkan image-nya. Kita start dulu So dia kata titik E, F, G adalah segaris. Apa maksud segaris? Kita sedang belajar luas tau. Kalau segaris ada luas tak? Apa kaitan soalan ni? Ni soalan bukan soalan kecerunan sama ke? Boleh. You boleh kata dia kecerunan sama, tapi kita sedang belajar luas.
Kita sedang belajar luas. Jadi apa kaitan soalan ni dengan luas ya? Kalau segaris luasnya berapa ya? Kalau segaris luasnya berapa? Hello, kalau segaris luasnya berapa? Tak ada respon. Saya lost connection ke? Hello. Test chat sekejap kosong. Yes, kalau segaris luasnya kosong. Ya, betul Aisyah. Segaris luasnya kosong. Soalan ni boleh dijawab dengan dua kaedah. Kaedah pertama, kita buat kaedah kecerunan lah. Gradient dia sama kan, sebab dia segaris. Tetapi sekarang ni saya tak naklah pakai yang gradient, sebab kita tengah cerita luas. Okey, kita tengah cerita luas. Jadi kita pakai luas. Kalau tanya waktu exam sementara kamu menjawab tu kalau tanya habis tu waktu exam nak pakai mana satu? Mana-mana satu pun boleh. Jadi sebenarnya kita nak cerita ni dia boleh diselesaikan dengan dua kaedah. Kaedah pertama ialah pakai kecerunan gradient. Kaedah kedua kita boleh pakai luasnya sama dengan kosong. Kita tengok siapa orang pertama yang hantarkan jawapan. Yeah, already start. Go on your laptop, you see the time. Okay, belum ada respon jawapan lagi. Sementara awak tak ada respon jawapan lagi, saya jalan-jalan kejap lah dekat pantai kan. Tengok ada siapa di mana. Oh, hujung-hujung atas ni tak ada siapa. Kena darab setengah. Formula luas ada setengah tak? Tadi formulanya ada setengah tak? Ada kan? Setengah X1, Y1, X2, Y2. Yes, kita pakai formula yang tu. Wah, Syed duduk dekat pokok-pokok ni. Syed mencari ketenangan. Okay. Awak seronok ke duduk dalam space macam ni? Awak seronok ke? Suka ke? Seronok. Nanti next week kita pergi bilik lain pula Kalau awak suka saya pakai ni lah. Cuma saya kena thank you Rifki. Cuma saya takut dia punya recording tak jadi je, sebab saya kena pakai third party punya recording tu kan. Saya test dulu. Harap-harap jadilah. Kalau tak ada apa yang saya nak share dengan anda pula hari ni. Okay, nanti kita main tau. Kita bagi masa untuk pergi main word guess tu, pergi main chess tu. Saya rasa saya jadikan ni soalan last. Okay, suka. Okay, yang penting anda suka. Jangan suka-suka kat pantai tu je. Make sure konten hari ni anda dapat lah. Okay, make sure konten hari ni anda dapat. Jangan duk main-main je, lepas tu kontennya tak dapat. Yang lain-lain ni ada ke tidak ni? Okey, kita tunggu jawapan Kita dah ada jawapan ke? Saya tak dengar notification lagi. Maksudnya belum ada jawapan masuk. Susah ke nak jawab? Sikit je kan? Hazira dah ada jawapan. Okey, saya rasa betul dah tu. Nampak elok je dia tulis je tu. Frizana pun dah ada jawapan. Jawapannya sama. Yes, bagus. Sorry rumah saya bising sikit. Okay, baru ada dua, Hazira dengan Frizana. Hazira dengan Frizana dah siap pergi main chess lah. Pergi main chess.
ke pergi main. Tadi ada word guess tu, apa benda tah yang tu. Saya cuba klik juga tapi tak reti nak main. Nanti kamu dah explore, bagi tahu saya macam mana nak main awak ada berdua tu bolehlah pergi main chess. Siapa baru masuk tu? Keluar masuk Ni mesti internet connection. Mana jawapan yang lain? Dah 6 minit dah ni. Baru ada 2 jawapan. 또 이거 봐보면 나 그 camera. Later. Wait for me finish my class. Okey, Raja dah ada jawapan. Raja tak payah buat macam tu Raja, sebab kosong dia akan dapat equation yang sama Raja. Raja dapat tak Raja? Sebab dia kosong kan, jadi kita ada satu equation je. Kalau number, yes, kita kena buat plus minus. Okey Raja? Okey. So dah ada jawapan Syed di situ. Okey, baru 4. Allah, dah nak 7 minit dah, baru 4 jawapan. Okey, Raja dengan Syed boleh pergi main chess. Syed ada di hujung dunia tu, dekat pokok banyak-banyak tu. Syed buat apalah kat situ. Kita tengok ada tak Fizana dengan Hazira. Fizana dengan Hazira ni kelas sama ke tak? Sebab awak dalam 2 bilik yang berbeza kan. Lokman Fitri dah hantar ke duk berjalan-jalan tu? Raja dah boleh ronda-ronda pergi main chess. Tengok dengan siapa dah siap. Syed dah siap. Pergi main dengan Syed. Tu Raja, Syed dah tunggu dekat chess kat atas tu. Gila main jap. Okey. Tadi Hazira dengan Fizana. Hazira boleh pergi main. Tengok jap. Fizana dengan Hazira dah tengah main. Betul ke tengah main? Okey ke main? Okey, ni dah ada Najla. Okey, Najla betul. Ain Dura betul. Lagi seterusnya. Lamanya menunggu, dapat 6 je. Nasib baiklah ada benda nak main kan. Kalau tak bosan menunggu. Selalu kita bosan tunggu jawapan kawan kan. Sekarang boleh main-main jap. Okey, Aisyah. Yes, Aisyah punya betul. Okey, Akila punya saya dah bagi tahu ke belum? Betul. Cantiknya tulis Akila. Cantik-cantik tulisannya. Baru 8. So Akila dengan Aisyah dah boleh pergi main. Okey, Hanis. Alamak, Hanis terbalik pula dia punya tu. Kertas hitam ke tu Hanis? Okey, jawapan betul Hanis. Okey, good. Lagi. Baru 9 orang. Kita ada 28 dalam kelas point ni. Saya jadikan ni soalan last ya. Maksudnya yang lain-lain dah boleh pergi ronda-ronda main-main. Ke saya boleh bawa awak ke bilik sebelah yang ada TV tu. Nanti saya tengok jap Okey, saya keluar jap.
Okey, kalau rasa bilik tu saya dah keluar dari bilik, nanti jap. Saya pergi send link. Okey, sebelah ni ada bilik lagi. Awak masih dengar tak suara saya? Saya bagi link untuk satu bilik baru. Siapa yang dah bosan duduk dekat tepi pantai ni boleh pergi minum-minum dekat bilik sebelah tu. Tak dengar ada audio range saya. Okey, boleh pergi ke link yang lagi satu. Bunyi air. Okey, kalau perlu pergi masuk bilik sebelah tu, pergi minum-minum dulu sementara tunggu jawapan kawan. Kalau masuk kelas point tak dengar apa-apa yang saya cakap. Betul, awak pakai phone Razin. Razin pakai phone Oh, sekarang dah tak dengar ke? Tu Zaro dengar? Oh, ni yang dari tadi. Kalau pakai phone, ya kot. Bila kita pakai phone, kita pergi ke class point, maksudnya kita pergi ke China nak cakap kita pergi ke tab lagi satu kan, maka tertutup kita punya Kumo space tu kot. Tak apa, kalau tak dapat masuk class point, jawab di kertas pun tak apa Razin, asalkan dapat konten dia. Okey, asalkan dapat konten dia. Ada yang dah masuk bilik ketiga ke? Everyone in all rooms. Nak betulkan tapi tak boleh betulkan. Tak apa, betulkan di kertas. Okey, betulkan di kertas betulkan di kertas. Tak ada masalah. Nanti kita hantar yang betul tu di kertas. Okey, ramai ke dah siap ni? Ke semua dah siap? Baru 14. Mana yang lain-lain? Tak tahu. Ada yang di bilik ketiga ke? Oh, tak boleh nak share. Sekarang tak dengar suara ke? Syahira dengar? Gema Gema, saya tutup mic kat sini. Okey, sekarang okey. Alright. Ada yang berada di bilik ketiga tengah makan-makan ke? Masih gema ke? Dekat sini dah clear dah. Sorry first time pakai. Apa tak tahu macam mana nak submit. Dia tak ada butang submit Siapa yang dah submit tolong bagi tahu Aina. Mungkin internet kot, kadang-kadang internet. Okey, tak apa. Kalau tak dapat submit, kita boleh submit di kertas, tak ada masalah. Kan auto upload je tapi tak tahulah kod internet ke connection tak dapat ke. Saya close submission dahulu, boleh. Nanti kita hantar di channel. Jangan risau, mana-mana yang tak dapat hantar tu nanti kita hantar balik di channel kita hantar balik di channel. So saya close submission dahulu. Okay, so saya akan save dahulu. So kita akan tengoklah jawapannya kan. Tapi saya tengok ramai dah boleh jawab tu, tak ada apa masalah pun. Okey, semua dah jawab dengan betul. P sama dengan 1. Okey, P sama dengan 1. Semua dah menjawab dengan betul. Alright, semua dah menjawab dengan betul. Jadi saya berikan anda masa berapa lama ni? Saya berikan anda masa 5 minit lagi ke? Kalau anda nak berjalan-jalan lagi tu, lepas tu saya nak tamatkan kelas. Boleh? So sekarang ni pada slide saya, okey, pada slide saya ada berapa soalan lagi di situ. Saya tengok kejap
pada slide saya ada banyak lagi soalan di situ. So awak jawab sendiri boleh tak? Sebenarnya kita dah masuk sampai luas poligon, luas sisi 4. Jadi awak cuba jawab soalan-soalan tu. Boleh semua tu saya dah terangkan. Cuma kita belum buat contoh sahaja. Okay, you dah boleh jawab sampai latihan berapa ni? Banyak ni. Banyak sangat boleh jawab. Boleh jawab sampai habis dah. Boleh jawab, saya tengok slide ni apa tajuk dia. Latihan intensif kot. Okey, dah boleh jawab sampai latihan intensif 7.3. Okey, latihan intensif 7.3. Masih dengar ke suara saya? Okey, kita buat sampai 7.3. Jadi sekarang kita santai-santai sekejap dalam masa saya bagi 5 minit lah untuk kamu ronda-ronda sekejap. Lain kali saya bagi bilik lain pula Okey, kita ronda-ronda sekejap. Lepas dah ronda-ronda tu, kita tamatkan kelas. Lepas tu awak dah rehat-rehat. Jangan lupa cekkan attendance. Boleh cek ke attendance kita? Kenapa baru ada 31 sikit sangat. Ramai sangat tak masuk kelas. Apa ni? Raja nampak ke partisipan dalam kelas? Raja dengan Hanis nampak tak partisipan dalam kelas? Nampak tolong saya cek siapa yang tak ada. Sebab yang message saya rasanya Aris je. Yang dia tak dapat nak masuk. Yang lain-lain ni tak tahulah kenapa kan. Tapi tak apalah. Tolong saya cek tolong saya cek. Okey, saya stopkan saya punya recording dulu.